pada 20 hari bulan November 1979 bersamaan 1 Muharram 1400 tahun Hijriah. Pada pagi selepas selesainya solat subuh di Masjidil Haram, telah berlaku satu kejadian dan insiden yang sangat menggemparkan dunia, kerana seorang lelaki bersama pasukannya, iaitu seramai 200 orang lelaki, telah menawan Masjidil Haram dan melakukan pertumpahan darah. Lelaki ini, ketua kepada kumpulan itu adalah Juhaiman bin Saif Al-Utaibi. Sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan, perkara ini berlaku apabila lelaki yang bernama Juhaiman, yang juga adalah ketua dan perancang kepada insiden ini, telah mengarahkan semua orang Islam yang berada dalam Masjidil Haram pada ketika itu supaya memberikan bai'ah setia kepadanya, kerana dia telah mengakui dirinya Imam Mahdi. Kemudian dia berkata dengan menggunakan pembesar suara, dia berkata, "Lihatlah wahai kalian, dia sedang berdiri di antara rukun dan makam, di antara Hajar Aswad dan makam Ibrahim AS, seperti mana yang telah Rasulullah SAW sebutkan dalam ciri-ciri tanda-tanda mengenai Imam Mahdi, iaitu di dalam hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Dan dia berkata juga namanya sama seperti yang Nabi sebutkan tentang ciri-ciri Mahdi. Dan nama bapanya adalah Abdullah, sama juga seperti yang telah disebutkan oleh Rasulullah SAW tentang ciri-ciri Imam Mahdi. Dan dia berkata dia juga daripada kumpulan puak Quraisy, daripada kaum Qatan yang berada di sekitar kota Mekah. Jadi dia mengatakan semua ciri-ciri mengenai Imam Mahdi yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW ada padanya. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, apa yang dilakukan oleh lelaki ini adalah sangat-sangat ganas. Kerana jika kita membaca hadis-hadis baginda Rasulullah SAW mengenai Imam Mahdi, bahawa ada hadis-hadis lain lagi selain daripada hadis yang disebutkan oleh Juhaiman ini. Antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata Rasulullah SAW telah bersabda, "Siang malam tidak akan berakhir sehingga seorang lelaki daripada ahli baitku berkuasa. Namanya adalah sama dengan namaku dan nama bapanya juga sama dengan nama bapaku." Kemudian tuan-tuan dan puan-puan, ada satu hadis juga yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, "Daripada keturunan kamilah orang yang disembahyang di belakangnya, iaitu Isa ibn Maryam alaihissalam." Tuan-tuan dan puan-puan, kemudian Rasulullah SAW juga bersabda satu hadis diriwayatkan juga oleh Abu Sa'id Al-Khudri, iaitu berkaitan sabda Nabi, "Al-Mahdi ialah dari keturunan kami Ahlil Bait, dan daripada Ali bin Husain, daripada bapanya Ali ibn Taib alaihissalam." Dan Rasulullah SAW bersabda kepada Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, "Al-Mahdi ialah dari keturunanku." Jadi sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan, ternyata Juhaiman ini hanya menggunakan beberapa potong hadis, kemudian ia mengatakan dirinya adalah Imam Mahdi. Dan peristiwa ini berlaku berlanjutan selama 9 hari. Namun pada hari keempat, beliau menahan dan menawan Masjidil Haram. Beliau terpaksa membebaskan tahanan beliau, iaitu orang-orang Islam yang ketika itu
menjadi mangsa kepada tawanan yang beliau lakukan. Dan juga tuan-tuan dan puan, Juhaiman ini sebelum beliau menahan Imam Masjidil Haram pada pagi itu, beliau telah menempatkan pasukannya untuk menutup dan berkawal di setiap pintu keluar atau pintu masuk. Sebahagiannya pula diletakkan di atas menara-menara Masjidil Haram sebagai penembak tepat. Jadi inilah yang berlaku tuan-tuan dan puan. Maka jika kita melakukan pencarian hadis akhir zaman mengenai Imam Mahdi, sebenarnya apa yang dinyatakan oleh Juhaiman itu adalah satu kepalsuan, ya, dan satu perkara yang ekstrim. Satu perkara yang ekstrim, kerana Imam Mahdi dia tidak akan melarang umat Islam daripada solat, daripada bertawaf Kaabah. Kerana melalui laporan media pada hari itu dan selanjutnya selama 9 hari tidak ada azan yang kedengaran dari Masjidil Haram, tidak ada orang yang bertawaf dan tidak ada solat jemaah dilakukan. Jadi tuan-tuan dan puan, serta kesalahan yang lain juga yang terbesar dilakukan oleh Juhaiman, iaitu pada bulan Muharram umat Islam diharamkan untuk berperang ataupun melakukan pertumpahan darah. Dan ini dipatuhi oleh semua sahabat-sahabat Nabi sehinggalah kepada generasi selepas mereka. Dan lelaki ini akhirnya tuan-tuan, Juhaiman ini kemudiannya beliau telah ditahan oleh ahli pasukan komando dari Pakistan yang didatangkan khas daripada negara Pakistan, dan seramai 70 orang rakan-rakannya, ahli kumpulannya telah ditahan, manakala yang selebihnya telah ditembak mati oleh pasukan keselamatan, oleh tentera Arab Saudi dan tentera komando Pakistan ketika mereka melakukan penyerbuan masuk ke dalam Masjidil Haram. Jadi tuan-tuan dan puan, antara lagi contoh mengenai hadis yang sahih mengenai Imam Mahdi, bahawa sebelum Imam Mahdi pergi ke Masjidil Haram untuk dibaiat, beliau datang daripada tanah haram kota Madinah, dan beliau akan keluar daripada kota Madinah bersama penduduk-penduduk kota Madinah, kerana ketika itu nanti kota Madinah akan diserang oleh tentera As-Sufyani. Jadi apabila Imam Mahdi dan sebahagian penduduk kota Madinah lari, mereka melarikan diri untuk pergi ke kota Mekah. Jadi setibanya mereka melepasi padang pasir Al-Bada, tuan-tuan, padang pasir Al-Bada, tentera Sufyani yang mengejar Imam Mahdi dan penduduk kota Madinah, mereka akan ditenggelamkan di kawasan padang pasir itu. Jadi ini adalah suatu hadis yang sangat besar, dan sebenarnya ada banyak lagi kronologi berkaitan Imam Mahdi. Jadi tuan-tuan dan puan, apa yang perlu kita buat pada hari ini di akhir zaman ini supaya kita lebih mendekati ilmu, lebih kita belajar memahami hadis-hadis akhir zaman agar kita tidak terkeliru. Kerana ada banyak hadis mengenai Imam Mahdi, ada banyak jalur sanadnya yang untuk kita mengetahuinya, tuan-tuan dan puan, agar kita tidak menjadi mangsa fitnah atau kita tidak menjadi keliru dan bersangka-sangka. Tuan-tuan dan puan, akhirnya Juhaiman dan kumpulannya ini yang ditahan dijatuhkan hukuman mandatori oleh pemerintah Arab Saudi. Jadi hukuman itu pasti tuan-tuan dan puan tahu. Okey tuan-tuan dan puan, ini hanyalah sekadar ringkasan sahaja. Maka tuan-tuan bolehlah mencari untuk maklumat yang lebih lanjut mengenai kisah ini. Dan terima kasih kepada anda. InsyaAllah kita jumpa lagi pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.